Kita akan pergi ke peserta seterusnya. Nampaknya peserta ketiga kita macam dah tak sabar dah. Baiklah, kita akan mulakan ya. Saya akan panggil Nur Yasmin dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz, SMISTA, dengan tajuknya Kualiti Pendidikan Negara Kita Ketika Pandemik COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sejambak kasih seharum kasturi buat saudari peneraju majlis, para juri yang sana, penganjur yang dihormati iaitu New Idea Aktif dan Majalah Remaja bersama Rakan Strategik Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Hadirin hadirat yang dikasihi seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang dihormati. Hadirin sekalian, bermula dengan penutupan semua sekolah di China pada Mac 2019, tempat bermula wabak virus pandemik COVID-19, diikuti dengan penutupan semua sekolah di kebanyakan negara termasuk Malaysia. Penutupan sekolah akibat COVID-19 telah memberi impak kepada pendidikan dan kesejahteraan ekonomi pelajar dan seterusnya memberi kesan sepanjang hidup mereka. Susulan penularan pandemik ini yang menjejaskan kira-kira 1.5 bilion pelajar dan keluarga di seluruh dunia, kerajaan pelbagai negara memilih kaedah pembelajaran jarak jauh untuk mengatasi cabaran itu dengan memperkukuh sokongan kepada guru serta menilai semula dasar pentaksiran dan peperiksaan. Antara kaedah bagi meneruskan pendidikan pelajar termasuklah menerusi platform atas talian, televisyen dan radio. Namun, menurut laporan Badan Dunia UNESCO, keberkesanannya berbeza antara negara berpendapatan tinggi, sederhana dan rendah dari aspek teknologi. Oleh itu, ayo bersama saya kita singkap lembaran kalam bicara kualiti pendidikan negara ketika pandemik COVID-19. Hadirin sekalian, tajuk ini cukup dekat dengan persekitaran kita, terutamanya pelajar-pelajar dan warga pendidik. Kebanyakan universiti tempatan baik awam maupun swasta termasuk sekolah-sekolah di Malaysia tiada pilihan lain selain menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara maya bagi memastikan silibus pengajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin dan sesi pembelajaran tidak ditangguhkan. Inilah realiti dunia pasca pandemik kini. Hadirin dan hadirat, secara literalnya merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, kualiti bermaksud darjah kecemerlangan biasanya yang tinggi. Menurut Sokrates, ahli falsafah Yunani terkenal sepanjang zaman, pendidikan merupakan usaha untuk merangsang pemikiran yang dan mendisiplin mental untuk meningkatkan dan mendapatkan pengetahuan. Pandemik COVID-19 pula bermaksud wabak penyakit coronavirus yang tersebar dengan begitu meluas ke seluruh dunia. Maka, himpunan frasa literal ini pula akan saya adun mencari garapan definisi konseptual iaitu sejauh mana keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian. Saya mulakan pencak penghujahan dengan bunga hujah yang pertama di bawah lembayung kata pembelajaran atas talian suatu keperluan ke arah menuju Malaysia maju. Dalam era digital revolusi terkini, bidang pendidikan tidak ketinggalan dalam mengalami transformasi ke arah andragogi dan pedagogi secara digital. Pelaksanaan pembelajaran atas talian telah lama dipraktikkan di negara-negara maju kerana ia dipercayai mampu memberikan pelbagai manfaat dan kebaikan. Seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19, kaedah pembelajaran ini merupakan suatu keperluan. Hadirin dan hadirat sekalian, pengajaran atas talian membolehkan proses pembelajaran yang dilaksanakan tanpa mengira jarak dan bilangan ahli yang melayarinya di samping berupaya menyampaikan pengetahuan dengan lebih berkesan. Walau bagaimanapun, setiap pendidik harus mengambil kira beberapa faktor yang perlu dilalui oleh realiti kebanyakan pelajar, iaitu bukan semua pelajar mempunyai akses capaian internet yang baik. Masih ada dalam kalangan pelajar yang tinggal di pedalaman serta kemudahan telefon pintar dan aksesori berkaitan bukan canggih dan terkini. Justeru,
Pendidik perlu bijak menangani isu tersebut secara berhemah. Setiap pendidik perlu mengambil langkah proaktif bagi memastikan tiada sesiapa yang ketinggalan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran serta matlamat utama pembelajaran secara holistik dan inklusif tercapai. Pembelajaran atas talian ini sebenarnya mampu menghasilkan seseorang yang mempunyai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Disebabkan COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kita diberi peluang untuk mengasah kemahiran ini yang amat penting untuk kekal bermandiri pada abad ini. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Hadirin yang bervisi dan berintelektual, hujah saya kedua di bawah lembayung kata perlu ada sinergi antara pendidik dan ibu bapa. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR memerlukan komitmen yang tinggi antara guru dengan pelajar. Namun, peranan ibu bapa turut penting dalam memastikan keberkesanannya. Tanpa gandingan ibu bapa dan guru, sebuah legasi dan kualiti pendidikan yang baik tidak mampu diteruskan. Dalam situasi getir ini, ibu bapa dan guru perlu saling bekerjasama dan membantu antara satu sama lain demi kelangsungan pembelajaran anak-anak. Akhir kata, kualiti pendidikan di Malaysia ketika pandemik COVID-19 tidak terjejas dan masih di tahap holistik dan komprehensif. Sebagai penghias bicara akhir, saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Negara Malaysia sudah merdeka, terkenal megah di seluruh dunia. 16 September, Hari Malaysia, bersatulah hati kita semua. Semoga kita dapat menghadapi pandemik COVID-19 ini bersama-sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya suka sebab adik Yasmin ni walaupun Docing dah tekan, dia masih lagi berhujah, masih lagi penuh berkeyakinan. Jadi adik tahniah dan terima kasih. Uyaina, rasanya dia boleh jadi pembaca berita tak? Ya, Syaza. Itulah saya tengok adik Yasmin kita tadi macam tengah berdebat sebenarnya. Dia macam kalau yang dulu asrama kan, kita ada pihak pencadang, kita ada pihak pembangkang dan Perdana Menteri. Jadi adik Yasmin tu yang nampak tadi dia macam tengah membentangkan hujah di Dewan Parlimen. Tapi mesej yang disampaikan tu disampaikan dengan baik dan Yana rasa tahap ataupun laras bahasa yang adik Yasmin kita guna Yana rasa sangat-sangat bagus dan dia boleh dikatakan bahasa dia macam tinggi sikit lah kalau dibandingkan dengan yang lain tadi. Terima kasih Yaina. Penyusunan ayat yang sangat baik. Betul tak Encik Rusdi? Okey, penyusunan ayat yang baik kerana mungkin latihan lah. Okey, latihan lah. Ini pun nama pun pertandingan kan. Latihan. Tapi latihan itu bersistematik menyebabkan seorang peserta dia ada keyakinan dan juga menyampaikan dalam isi idea dengan hujah dia dalam tutur kata ataupun laras bahasa yang bersesuaian kerana latihan yang berterusan dan berdisiplin. Itu saja. Baiklah, terima kasih. Bagi saya, Yasmin nampak sangat bersedia. Encik Ari setuju tak? Saya sangat setuju. Perkara yang paling saya suka tentang adik ni because dia seorang yang sangat yakin apabila menyampaikan apa yang nak sampaikan. Tiada rasa keraguan dengan apa yang dia nak sampaikan, di mana itulah kelebihan remaja kita pada hari ini. Mereka sangat berani untuk meluahkan apa yang mereka ingin luahkan. Tapi ada satu lagi benda yang saya sangat suka sebab background dia ada bendera Malaysia. So memang sangat kena dengan apa tema kita pada hari ini. So tahniah saya ucapkan. Baiklah, terima kasih kepada para juri kita. Terima kasih adik Yasmin.